Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua sihat-sihat belaka kelas talaki. InsyaAllah hari ini saya akan cuba buatkan tajwid pada muka surat yang terakhir bacaan kita semalam. Di dalam video tersebut saya menerangkan tentang hukum hakam tajwid. Jadi boleh jadikan rujukan kepada pelajar-pelajar semua. Dan cuba tengok kod-kod saya ada salah sebut Okey, nanti saya sharekan videonya. Okey, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, jadi seperti yang dijanjikan, kita akan ulang kaji muka surat yang terakhir dengan hukum tajwid. Tapi di sini ada sedikit daripada potongan awal surah Al-Kahfi. Jadi kita ambil daripada awal surah je senang. Daripada surah Al-Kahfi, saya akan sebutkan satu-satu hukum tajwidnya. Dan di rumah tu boleh ulang kaji lah. Ambil buku hijau tu, buku tajwid hijau tu, kemudian tengok hukum-hukum yang disebutkan di dalam ni, adakah betul ataupun tidak. Kalau salah tolong betulkan saya. Jadi saya akan baca daripada awal surah Al-Kahfi. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Alladzi, za dia lembut sebagaimana yang saya ajar. Huruf zal disebut dalam keadaan lidah dikeluarkan sedikit daripada dua gigi, dan sebutannya agak lembut. Di sini kita tengok ada hukum mad asli. Ni ya ni. Mana tahu dia ya? Kalau tengok dia bentuk dia macam ya, walaupun dia tak ada titik. Kalau dia baris bawah, maka itu adalah ya. Macam mana kita nak tahu yang dia bentuk macam ya tapi tak ada titik, yang mana dia itu alif? Tanda dia ada alif kecil di atas dan sebelum dia baris di atas. Jadi di sini ya sebelumnya baris di bawah. Di sini adalah mad asli. Kemudian mad asli bertemu dengan hamzah. Ini hamzah. Hamzahnya duduk pada kalimah kedua. Allazi, satu kalimah. Anzala, kalimah yang kedua. Jadi allazi anzala ni, cuba tengok hukum dia apa. Yang pertama hukumnya apa? Hukum dia adalah mad jaiz munfasil. Mad asli bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah. Kemudian anzala, anzala, di sini ada nun mati. Nun mati bertemu dengan zai, bertemu dengan zai. Nun mati bertemu dengan zai, hukumnya ikhfa hakiki. Kembali balik pada hukum nun mati. Semak balik satu-satu hukum. Di dalam nun mati ada 5 hukum. Jadi nun bertemu dengan zai, hukumnya ikhfa hakiki. Kemudian kita sambung lagi. Anzala ala. Ala dibaca dengan panjang 2 harakat. Kerana apa? Kerana macam saya sebutkan tadi, bentuk dia ya macam ya, tetapi di atasnya ada alif kecil dan sebelumnya baris di atas. Maka menunjukkan dia ni alif, dipanggil alif layyinah seperti yang kita belajar di dalam kelas. Jadi alif kecil yang sebelumnya berbaris di atas, maka ia adalah mad asli. Jadi mad asli bacaan kadarnya 2 harakat. Jadi dibaca di sini anzala ala abdihil kitab. Di sini pun sama, mad asli. Ada alif kecil yang sebelumnya baris di atas, dibaca dengan 2 harakat. Kemudian walam yaj'al lahu, walam yaj'al. Di sini ada mim mati. Tengok balik buku kita, buku tajwid. Hukum mim mati ada 3. Tengok mim mati bertemu dengan ya ni, hukumnya apa? Ada mim mati bertemu dengan mim mati bertemu dengan ba, mim mati bertemu dengan ya. Hukum yang paling banyak huruf sekali dalam hukum mim mati, yakni izhar syafawi. Walam yaj'al lahu. Kita sudah pelajari lahu di sini. Lahu ni dipanggil apa? Dipanggil ha dhamir. Ha dhamir yang mana selepasnya ada waw kecil. Waw kecil, sebelum daripada waw kecil itu baris di hadapan. Syarat waw kecil itu sebelum dia baris di
hadapan. Kalau ya setengah, syarat dia baris di bawah. Okay, jadi ha dhamir kalau bertemu dengan mat, huruf mat, huruf mat mana waw kecil tu, yang mana ia bersepakatan. Kalau waw kecil sebelumnya mesti baris di hadapan, maka hukumnya mat silah qasirah. Okey, boleh rujuk balik di mat silah qasirah. Lahu iwajah. Ya, iwajah ni dia ada tulis sin. Sin ni maksudnya adalah saktah, berhenti seketika, kadar setengah harkat ataupun kadar satu harkat, berhenti seketika dalam menggunakan nafas yang sama untuk sambung pada ayat yang kedua. Contoh, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Kalau kita sambung panjang sikit, walam yaj'al lahu iwajan qayyiman liunzira ba'san syadida. Itu panjang dia. Okey, jadi iwaja kalau nak berhenti di sini pun boleh, tapi afdalnya sambungkan, disaktahkan di sini dengan satu nafas dan kemudian sambungkan ayatnya pada ayat kedua sedikit, kemudian diulang balik pada awal ayat kedua itu. Okey, itu cara yang betul. Okey, kemudian qayyiman liunzira ba'san syadida. Di sini ada beberapa hukum. Qayyiman, tanwin, ada tanwin. Tanwin bertemu dengan alif ni tidak dikira, tanwin bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam, hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ke idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Lam ra. Qayyiman terus masuk, tanwin tu terus masuk dekat dalam ra. Qayyiman liunzira. Nun bertemu dengan zal, liunzira. Nun bertemu dengan zal, hukumnya ikhfa hakiki. Ba'san syadida. Ba'san, tanwin bertemu dengan shin, hukumnya ikhfa hakiki. Syadi dibaca dengan dua harakat, hukumnya man asli. Syadidam, tanwin bertemu dengan mim. Kalau kita berhenti di sini, qayyiman liunzira ba'san syadida, dia jadi hukum man iwad, berhenti pada huruf yang terakhirnya dua baris di atas, maka dia jadi mad iwad. Kalau kita sambung qayyiman liunzira ba'san syadidan min ladun, syadidan min ladun, tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim, hukumnya apa? Hukumnya idgham bi gunnah, Kemudian min ladunhu, nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam sama juga macam hukum tanwin bertemu dengan lam tadi. Hukumnya apa? Idgham bila gunnah. Rujuk balik pada hukum nun mati di dalam buku tu. Kemudian min ladunhu, nun mati bertemu dengan ha. Jadi dibaca dengan jelas. Nun mati bertemu dengan ha, apa hukumnya? Hukumnya adalah izhar halqi. Izhar halqi, bacaannya mesti jelas. Kemudian wa yubashshiral mu'minina alladhi, di sini macam biasa mad asli dibaca dengan dua harakat, mini ya sebelumnya baris di bawah. Minina alladhi, ni pun mad asli dua harakat. Ya'malu, mad asli juga. Salihah, ni pun mad asli dua harakat. Salihah, mad asli dua harakat. Anna lahum, mim mati bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar syafawi. Ajran, tanwin bertemu dengan ha, hukumnya apa dia? Izhar halqi. Izhar halqi, tanwin bertemu dengan ha. Hasanah, hasanah di sini dibaca dengan mad asli, dibaca dengan satu baris je. Sebab apa? Dia tanwin yang duduk pada akhir kalimah, tanwin dua baris di atas duduk pada akhir kalimah, hukumnya mad iwad. Dibaca dengan dua harakat. Ajran hasanah.
Kemudian dua harakat ma asli. Makithina fihi abada. Fihi, fi mad asli, abada. Hi ni tak panjang, tak panjang dia, walaupun dia huruf ha dhamir, tapi selepasnya tak ada ya kecil. Sebab apa? Di baris bawah. Kalau baris bawah dia nak jadi mad silah qasirah, mesti ada ya kecil, ya setengah tu. Tapi ni tak ada, jadi dibaca pendek. Fihi abada. Belakang macam biasa. Semua dalam surah Al-Kahfi di belakang dia semua mad iwab. Semua dalam surah Al-Kahfi pada akhir ayatnya dibaca dengan mad iwab. Jadi saya tak perlu terangkan lah. Saya terangkan dah satu. Jadi yang lain, fakis ala qawli takun alamah, kiaslah perkataanku, nescaya kamu akan jadi pandai ataupun cerdik. Wa yunzira, nun mati bertemu dengan zal, hukumnya ikhfa hakiki. Wa yunzira alladhi, mad asli, naqalut takhadallahu walada. Walada sama juga mad iwab. Kita tengok pada muka surat yang seterusnya. Ma lahum. Mim mati bertemu dengan ba, hukumnya apa? Mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Setiap idgham mestilah dipanjangkan sedikit. Idghamnya itu kadar satu harakat. Contoh, ma lahum, dipanjangkan kadar dipanjangkan dengungnya itu dengan kadar satu harakat. Ma lahum bihi. Bihi di sini bau boleh jadi mad silah qasirah, kan? Ni ha dhamir yang mana dia berbaris di bawah. Kemudian lepasnya ada ya setengah ni, kita panggil ya setengah ni. Maka hukumnya di sini mad silah qasirah. Jangan tengok saja dengan apa yang saya tunjukkan ni. Cuba ulang kaji, buka buku satu-satu. Setiap hukum yang saya sebutkan, pauskan, kemudian buka. Betul tak apa yang saya sebut? Kok saya sebut salah ke? Saya prank ke? Mana nak tahu, kan? Jadi kena selak satu-satu hukumnya. Ma lahum bihi min ilmin. Min, saya baca dengan jelas nun dia. Min, dengan jelas nun dia. Kerana apa? Nun mati bertemu dengan ain, hukumnya izhar halqi. Min ilmi wala. Di sini saya baca pula tanwin dimasukkan dalam waw. Min ilmi. Saya masukkan tanwin di dalam waw. Sebab apa? Hukumnya idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah. Ilmi wa, tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah. Wala, la mad asli, sebab dia ada alif lepas daripada dia. Wala li hukumnya mak apa? Hukumnya hamzah selepasnya alif. Kalau hamzah sebelum daripada mad asli, hukumnya di sini mad badal. Asalnya li'abaihim, li'abaihim, hamzah dia duduk tengah-tengah, dia bukan duduk ke ujung kaki tu, dia duduk tengah-tengah. Maknanya lepas daripada dia huruf alif. Kalau hamzah sebelum daripada mad asli, huruf mad asli alif waw ya itu huruf mad, maka ia menjadi mad badal. Li'abaihim. Di sini abaihim. Tengok ada janggut panjang, kan? Kemudian alif sebelumnya baris di atas. Alif sebelumnya baris di atas. Jadi dia mad asli. Bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah di sini dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Li'abaihim ni satu kalimah. Jadi hukum dia mad wajib muttasil. Saya ulang lagi. Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Kemudian kita sambung. Kaburat kalimatan takhruju. Kalimatan takhruju. Tanwin bertemu dengan ta. Hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Takhruju min afwah. Min afwah, nun mati bertemu dengan hamzah. Jadi
nun mati bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar halqi. Afwahihim, kalau berhenti tak ada apa. Kalau terus mim mati bertemu dengan hamzah, izhar syafawi. Iyaqulu, nun mati bertemu dengan ya, idgham bi gunnah ataupun idgham al gunnah. Yaqu dibaca 2 harakat, lu 2 harakat mad asli, na illa mad asli, kadhiba 2 harakat mad iwad. Fala'allaka mad asli fala'allaka bakhi'un. Saya baca terus tanwin ni duduk dalam nun ni. Sebab apa? Tanwin bertemu dengan nun, hukumnya idgham bi gunnah. Tengok balik idgham bi gunnah ada 4 hurufnya. Jadi dimasukkan tanwin ke dalam nun. Fala'allaka bakhi'un. Kemudian apabila dengung tu dipanjangkan sedikit kadar dengungnya itu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Fa disebut, gigi atas duduk pada bibir bawah. Ingat. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala. Di sini kita baca panjang. Boleh baca 4, boleh baca 5, boleh baca 6. Sebab apa? Sebab mad asli. Nampak ni alif. Alif kecil ni nampak sebelumnya baris di atas, kemudian bertemu dengan hamzah. Hamzah ni pada kalimah kedua. Ala satu kalimah, atharih ni pada kalimah kedua. Jadi ala boleh baca panjang 4 ataupun 5 ataupun 6. Setengah riwayat ada yang mengatakan 4 dan 5 sahaja. Ala hukumnya bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Hukumnya apa? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil boleh baca 2 harakat juga. Ala atha, dibaca dengan 2 harakat. Mad asli bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Atha, ni tengok hamzah selepasnya mad asli. Senang. Hamzah kalau sebelumnya mad asli, dia jadi hukum mad wajib, mad jaiz. Kalau hamzah selepasnya huruf mad, maka dia jadi mad badal. Di sini mad badal. Hamzah selepas dia huruf mad. Kalau hamzah sebelumnya huruf mad, dia jadi mad jaiz ataupun mad wajib. Kalau hamzah selepasnya huruf mad, dia jadi mad badal. Mad yang ditukarkan huruf yang hamzah huruf alif ni asalnya hamzah juga ditukarkan kepada huruf mad. Jadi dibaca di sini 2 harakat juga. Sa 2 harakat juga mad asli. Ansarihim, in mim mati bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar syafawi. Illam dimasukkan nun ke dalam lam tapi tidak ada dengung. Nun dimasukkan ke dalam lam tanpa ada dengung. Kerana apa? Kerana hukumnya adalah idgham bila gunnah. Illam yu'minu, mim mati bertemu dengan ya. Mim mati bertemu dengan ya, hukumnya hukumnya izhar syafawi. Yu'minu mad asli. Biha mad asli. Zal hadi, ni zal alif lam qamariyah, jadi dibaca zal. Biha zal hadi 2 harakat. Si asafah 2 harakat. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Tanwin bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila gunnah. Dimasukkan tanwin ke dalam lam dalam keadaan ketiadaan dengung. Zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di sini ada hukum izhar syafawi, mim mati bertemu dengan hamzah. Kemudian di sini sama juga mim mati bertemu dengan hamzah. Di sini akhir mad iwad. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Di sini semua banyak hukum mad asli. Alif sebelumnya baris di atas, waw sebelumnya baris di hadapan. Ini pun mad asli. Banyak hukum mad asli. Jadi tanwin bertemu dengan jim, kita fokus di tanwin bertemu dengan jim, hukumnya ikhfa hakiki.
Juruza mad iwad. Kemudian am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min nun mati bertemu dengan hamzah. Nun mati bertemu dengan hamzah hukumnya izhar halqi. Izhar halqi. Okey, kemudian hamzah, tengok hamzah yang selepasnya baru datang huruf mad. Hamzah selepasnya datang daripada huruf mad, maka hukumnya adalah mad badal. Asalnya min ayatina, tapi ditukarkan hamzah yang kedua tu tukar menjadi huruf mad alif, maka jadilah dipanggil badal, yakni ganti mad yang digantikan hurufnya. Okey, boleh rujuk kembali pada buku. Tak faham boleh tanya saya. Min ayah, jadi bacaannya dua harakat. Min ayatina ajaba, sama juga mak Iwan. Iz awal di sini tak ada alif kecil, jadi dia terus sahaja baca. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana. Okay, baca sampai sini, lepas tu ambil balik daripada faqalu. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana mad asli bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Rabbana ni satu kalimah, atina ni kalimah yang kedua. Jadi mad asli duduk ujung, hamzah duduk kalimah yang kedua. Hukum dia apa? Mad jaiz munfasil. Kemudian ni hamzah selepasnya ada huruf mad, maka di sini hukumnya mad badal. Okey, rujuk di dalam buku tajwid. Tak faham boleh tanya saya. Okey, kalau kita nak jadikan doa, kita baca daripada Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Di sini berhenti ayat 10. Kalau kita nak amalkan sampai sini ayat 10. Jadi saya dah terangkan cara bacaannya. Mudah-mudahan dapat jadikan panduan untuk baca dengan lebih tepat. Okey, di sini ada min ladun, nun mati bertemu dengan lam. Di sini mad jaiz munfasil sudah kita terangkan. Nun mati bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila gunnah. Kemudian min ladunka, kita sebut ladun, kita tak sebut nun itu dengan jelas. Kita sebut ladunka. Bersedia lidah kita duduk pada makhraj huruf kaf. Sebab apa? Nun mati bertemu dengan kaf, hukumnya ikhfa hakiki. Okay. Min ladunka rahmatan, tanwin bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw, hukumnya idgham bi gunna. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Min nun mati dengan jelas disebut kerana bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar halqi. Amrina rasyada. فضربنا على آذانهم على mad asli bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, hukumnya seperti di atas, mad jaiz munfasil. Kemudian di sini mad badal, di sini mad asli. Jadi bacanya panjang. Ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Okay, ini mim mati bertemu dengan fa, hukumnya izhar syafawi. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Labithu. Okay, wow, sebelumnya bari di hadapan. Okay, jadi di sini mak asli. Tengok kalimah yang kedua amada. Ada hamzah tak? Ada hamzah. Okay, pada awal kalimah yang kedua ada hamzah bertemu dengan mak asli dalam dua kalimah, maka hukumnya apa? Hukumnya adalah apa? Hukumnya mad jaiz munfasil. Okey, dah tak nampak. Kita naikkan sikit. Okey. Okey. Jadi sambungan lagi, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq.
qa. Okey. Okey, mim mati bertemu dengan ba. Okey, salah satunya huruf mim mati bertemu dengan ba. Hukumnya ikhfa syafawi. Saya tak tahu saya cakap ni banyak betul ke salah. Tolong ulang kaji. Cari yang mana salah saya cakap. Siapa yang dapat tahu ada yang salah saya cakap tu, memang dia ulang kajilah. Okey. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Di sini ada tanwin. Tanwin bertemu dengan hamzah. Fityatun, kita sebut tanwin ni jelas dengan sebutan nunnya tu. Fityatun. Sebab apa? Tanwin bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar. Diizhar, dijelaskan tanwinnya itu. Fityatun. Di sini dua harakat. Kerana apa? Di mad badal. Sebab apa? Sebab hamzah selepasnya ada mad asli. Ada huruf mad. Ada huruf mad, bukan mad asli, ada huruf mad, maka dia jadi mad badal. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ni hukum yang seperti biasalah. Ma'iwad. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nun mati bertemu dengan nun, hukumnya idgham bi ghunna. Ada 4 idgham bi ghunna, huruf dia ada 4. Ya waw mim nun. Nun mati bertemu dengan nun, jadi nun pertama masuk dalam nun yang kedua. Lan nad'u min dunihi ilaha. Di sini boleh baca panjang sampai 4-5 harakat. Sebab apa? Di sini ada hukum ni apa ni panggil ha dhamir. Ada ya kecil yang sebelumnya tengok ada baris di bawah, jadi di sini boleh menunjukkan hukum mad silah. Okey, kemudian bezanya di sini ada janggut tambah lagi atas di satu tu, kemudian bertemu dengan hamzah pula. Okey, jadi apabila mad silah bertemu dengan hamzah, hukumnya apa? Hukumnya adalah mad silah tawilah. Beza mad silah tawilah apa? Beza mad silah tawilah dengan qasirah. Tawilah ni dia bertemu dengan hamzah. Selepas daripada mad silah, dia bertemu dengan hamzah. Okey. Jadi hukum mad silah tawilah. Ila ma'si ha mad iwad. Laqad qulna di sini bertemu mad asli bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah, jadi hukumnya mad jaiz munfasil. Idzan syatata, tanwin bertemu dengan shin, hukumnya ikhfa syafawi. Syatata mad iwad. Haulai qaumun ittakhadhu min dunihi alihah. Dibaca panjang, mad asli. Ada huruf mad sebelum diberi di atas bertemu dengan hamzah ni dalam satu kalimah, jadi hukumnya mad wajib muttasil. Yang kedua pun mad wajib muttasil juga, sebab hamzah ni dalam kalimah ni juga, jadi dibaca dua-dua mad wajib muttasil. Dua-dua mad wajib muttasil. Kemudian qaumun attakhadhu min dunihi. Okey, ni mad silah, boleh rujuk kepada mad silah. Ada ya kecil, ya separuh yang saya ajarkan tu, sebelumnya baris di bawah, kemudian bertemu dengan hamzah. Mad silah bertemu dengan hamzah, maka hukumnya mad silah tawilah. Nak tahu mad silah tawilah, biasanya ada janggut sikit dekat huruf setengah, ya setengah tu ada janggut. Okey, jadi mad silah tawilah. Alihah, di sini mad badal. Betul ke? Tolong cek. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Bila ada je mim kecil yang bukan daripada asal tulisan, asal dia. Kalau mim yang menumpang duduk di bawah-bawah atas-atas tu, cuba cek depan ni huruf apa. Kalau depan ni huruf ba, menunjukkan hukum itu adalah iqlab. Asalnya tanwin ni dikeluarkan mim kecil untuk memahamkan kita bahawasanya di situ tanwin bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Okey, kemudian faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Faman, nun mati bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Jadi hukumnya apa? Tak kira satu kalimah, dua kalimah. Nun mati bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar.
Mimman iftara, ni mat asli, ala Allahi kadhiba. Okey, kadhiba seperti biasa mat iwab. Okey, ini hukum tajwid yang boleh menjadikan rujukan untuk kita ulang kaji di rumah. Tengok balik muka surat yang terakhir kita baca. Mudah-mudahan ianya dapat memberi rujukan dan panduan kepada pelajar-pelajar saya kelas talaki hari Rabu, insya-Allah. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ia hujah kami, ya Rabb, ya